Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, anak cikgu, kita sambung buku teks muka surat 205. Okey. Baik, pasang niat belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So, kita buatlah kita ambil, kita buang dulu dia punya tu lah. Tambah satu. Okey. Baik. Okey, koordinat. Tajuk koordinat. Atas tes menunjukkan kedudukan 3 pasang mini mempunyai encik rosam yang terkenal kilometer, jarak mengufuk dan jarak mencancang. Okey. Mengufuk macam mana? Ke kanan ataupun ke kiri. Mencancang ke atas ataupun ke bawah. Okey, boleh. Contoh F kepada E. Ni nak ke kanan 3, ke atas 2. Mengufuk 3, mencancang 2. Okey. Kalau G kepada F. G dari G, nak cari G daripada F. G daripada F. Jadi ke kanan 1, 2, 3, 4. Mengufuk 4. Ke bawah 1, 2, 3. Mencancang 3. Betul? Okey. Tapi kalau F daripada G pula, 1, 2, 3. Mencancangnya 3. Mengufuknya 1, 2, 3, 4. Jadi, tapi sebenarnya jalannya ialah kita kena cari jalan mengufuk dulu. Jadi mengufuknya awak kena pergi sini dulu. 1, 2, 3, 4. Baru naik 1, 2, 3. Gitu. Bukannya awak yang macam tadi, yes, sebab jalan kan, jalan tak kisah mana-mana. Ni 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Sama juga jawapannya kat situ. Tetapi awak kena faham, dia nak mengufuk dulu, baru mencancang. Jadi mengufuk dulu. Jadi yang betul, yang bawah ni lah. Yang bawah ni lah. 1, 2, 3, 4 mengufuk. 1, 2, 3 mencancang. Okey, boleh faham tu Okey, alright. Soalannya, pasal mini F di G. Baru cerita dah beritahu pula. So, jadi mengufuk F dari G. Dari G. Okey, dari G maknanya 1, 2, 3, 4. So, 4 oleh kerana sentimeter sama dengan 1 kilometer. Jadi, 4 kilometer mengufuk. Cikgu paint short form je lah. Short form kan dia. 4 kilometer mengufuk. 1, 2, 3. 3 kilogram mencancang. Okey, boleh. Okey, sekarang pasal mini E dari F. E dari F. Okey, E dari F. Ni pula. Dari F. Jadi mencancang dulu kan mengufuk? Mengufuk dulu. So, dia ke kanan tu. 1, 2, 3. So, 3 kilometer mengufuk. Naik ke atas 2. 1, 2. Maknanya mencancangnya 2 kilometer. Okey, boleh. Okey, seterusnya mini E dari G. Mini E dari G. Okey, kita ambil warna hijau pula. Dari G. Okey, so dia mengufuk dulu. So mengufuk awak kena faham sama ada dia kiri atau kanan. Jadi dia ke kiri 1. So 1 kilometer mengufuk. Dan dia naik ke atas 1, 2, 3, 4, 5. So 5 kilogram mencancang. Okey, boleh Okey, tu tak ada masalah lah. Cikgu rasa alhamdulillah. Okey, boleh. Okey, tu cikgu padam lah Okey, teruskan dengan nombor 2. Okey, nombor 2. Okey, cikgu ambil nombor 2 punya soalan.
Oh, okey, nombor 2. Okey, dah siap. Okey, so ini ulang kaji lagi kita nak buat. Dia kata pecah nisbah dalam bentuk termudah, maknanya ialah kita gunakan penggunaan sifir. Dalam bentuk termudah. Okey, pertama A 3 nisbah 15. So macam mana caranya? Cari dalam sifir nombor 3 dengan 15 berada. Mana sifir cikgu? Tak ada Okay, kejap. Cikgu ambil sifir balik. Ni ada sifir tadi. Okay, cikgu buat sifir balik Tunggu kejap. Okay, dah ada sifir. Cikgu buat sifir. Okay, dah. So, jadi sekarang ni awak kena tengok sifir nombor 3 dengan 15 terletak dalam satu sifir apa. Okay, 3, 15. Aktiviti 3, tengok sifir 3 dululah. Okay, 3 ada, 15 ada. So, ada lagi tak sifir lain? Tak ada kan? Okay, jadi jawapannya ialah tengok sebelah dia, tengok sebelah dia, jadi 1 nisbah 5. Okay, jadi jawapannya ialah 1 nisbah 5. Okay, B. Maknanya kita ni kena bahagikan dengan sifir 3. Kena bahagikan dengan sifir 3. Okay, sebab dia suruh permudahkan. Okay, baik. Kita tengok pula yang B. 9 nisbah 54. Okey, so kita cari 9 dengan nisbah 54. 954. Ni ada 9, 54 tak ada. Jadi mungkin sifir 9 kot. Okey, tengok 9 ada. 54 ada. Jadi jawapannya senang je. Sebelah dia 1 nisbah 6. Okey, so jawapannya 1 nisbah 6. Okey, seterusnya C. 6 nisbah 14. Okey, 6 nisbah 14. Okey, kita cari nombor 6 dengan 14 terletak dalam sifir. Okey, 6, 14. Okey, ada. Lagi ada tak? 6, 14. 6, 14. Tak ada Okey, 6 tak ada. Sifir 6, 14 tak ada. Okey, jadi jawapannya ialah 3 nisbah 7. Okey, so jawapannya 3 nisbah 7. Maknanya kita bahagikan dengan sifir 2. Tadi ni kita bagikan dengan sifir 9. Okey, D pula 24 nisbah 4. Okey, itu D pula. Okey, so kita carilah nombor 4 dengan 24 terletak dalam satu sifir berapa? 4, 24. Ada cikgu, sifir 2 cikgu. 4, 24. Okey, bagus. Tengok lagi sifir lain. Cikgu ada 4 dengan 24 cikgu dalam sifir 4. Okey, bagus. Jangan tengok lain. Okey, macam dah tak ada kan? Jadi ada 2 sifir. Jadi macam mana? Kita kena cari faktor sepunya terbesar, iaitu sifir yang terbesar. Sebab 4 dengan 24 tu dia boleh dibahagi dengan sifir 2, dia boleh bahagi dengan sifir 4. Jadi yang nak paling besar ialah sifir 4. Jadi jawapannya ialah 1 dengan 6. So jawapannya 1 nisbah 6. Bahagi dengan sifir cikgu salah tulis 1 nisbah 6 pula. 6 nisbah 1. Cikgu faham. Okey, so 6 nisbah 1, so bagi dengan 4. Okey, seterusnya ialah E. 64 nisbah 72. Okey, kita carilah dalam sifir
64 dengan 72. 64, 72, 64, 72. Sipil berapa 64, 72. Okey, cikgu nampak ni. Sipil 8 ni. 64, 72. Ada lain tak lagi Rasa macam tak ada je kan. Itu je rasanya. Jadi jawapannya ialah 8 nisbah kepada 9. So jawapannya ialah 8 nisbah kepada 9 bahagi dengan sipir 8. Boleh? So awak kena hafal sipir lah. Tak hafal sipir, awak buat sipir lah. Nak buat macam mana? Okey. Oh, dah habis lah. Okey. Okey. Baik, dah selesai. Alhamdulillah. Okey, kita sambung soalan nombor 3 pula. Nombor 3 pula. Okey, nombor 3. Nisbah PQ 37, cari nisbah P jika Q ialah 35. Okey, macam biasa P nisbah Q, dia kata Q nisbahnya 3 nisbah 7. So cari P berapa kalau Q 35. Ini perkadaran. So macam mana 7 dia berkadar mengembang sebanyak berapa kali menjadi 35. Jadi caranya ialah kita buat operasi bahagian. 35 bahagi dengan 7. Tu darab. Apalah cikgu. Bahagi dengan 7. So jawapannya 5. Jadi maksudnya ini berkadar 5. Ini pun berkadar 5. So jawapannya ialah 15. So jawapannya P ialah 15. Okey, boleh? Okey, B pula. Nisbah panjang RS kepada panjang ST ialah 5. Okey. RS ST ialah 1 nisbah 5. Okey, lepas tu dia bagi satu ukuran yang panjang yang betul daripada R sampai ke S. So maksudnya itu apa? Okey, kalau 1 nisbah 5, betul kan? RS ni 1 nisbah 5. Jadi cikgu nak tanya berapa jumlah semua ni? 6. Betul? Okey, 6 1 nisbah 5. Kalau 6. Jadi awak cari berapa? 6 ni, 6 lagi, 6 lagi, 6 lagi, 6 lagi, tak tahu berapa kali dah cikgu tak tahu. Tapi dia berhenti sampai nombor 42. Okey, contoh 6 tambah 6, 12. Okey, cikgu buatkan nombor ni 12. Ni 18. Ni 24. Ni 30. Ni 36. Ni 42. Okey, ada. Ada kan 42 tu merah kan. Jadi maksudnya ni 6 lagi, ni 6 lagi. Jadi berapa kali 6 cikgu daripada 6 nak jadi sampai 42. Jadi jawapannya berapa kali? Okey. Berapa kali ni kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maknanya 7. Maknanya berkadar sebanyak 7 kali. Jadi maksudnya ini pun kena kadar 7 kali. Ini pun kena kadar 7 kali. Jadi 7, 5 kali 7 dapat 35. 7 kali 1 dapat 7. Betul tak? 7 tambah 35 dapat 42. Dapat 42. Betul tak? 7, 35 dapat 42. Betul kan? Jadi ini cara biasa. Cara pemahaman. Tapi sebenarnya 42 tu awak bagikan dengan jumlah nisbah dia ni. 1 tambah 5 tu 6. Jadi dapat 7. Maknanya dia berkadar sebanyak 7 kali. 7 kali. Okey, boleh faham? Okey, ya. So, ini dia nak tengok awak faham tak 42 ni apa? 42 ni lah menyeluruh perkadaran dia. Okey, so daripada 6 berapa kali nak jadi 42? Jadi operasi bahagi. Okey, boleh? Alhamdulillah. Okey, seterusnya nombor 4. A dulu, nombor 4A dulu. Okey, 4A. 4A. Okey, soalannya apa ni? Satah kata menunjukkan kedudukan dua tempat bersejarah di sebuah pulau. Rizal sedang melawat bersejarah di tempat R. Okey, dia hendak ke tempat bersejarah T dari R. Okey, nyatakan jarak mengukur macam sebenar tempat bersejarah di T dari R. Okey.
Jadi dia suruh tanya berapa jarak mengufuknya. Ini senang je lah ni. So ingat dia mesti mengufuk dulu, baru mencancang. Jadi mengufuk tu sama ada dia ke kiri ataupun ke kanan. Lagi sekali, mengufuk tu sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Jadi nampak gayanya T tu di sebelah kanan. T tu di sebelah kanan R kan. Jadi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. So 5 mengufuk. So 5 mengufuk. Mencancang 1, 2. 2 cancang. Jadi oleh kerana 1 cm ni memengaruhi oleh 1 km. Jadi jawapannya ialah 5 km mengufuk, 2 km mencancang. Gitu. Jadi berapakah jumlah jaraknya? Ialah 5 tambahkan dengan 2 jadi 7 km. Boleh? Okey, katakan soalan lain dia naik bas. Naik bas kata dia kata kalau 1 km awak kena bayar 80 sen. So berapakah awak kena bayar daripada R pergi ke T? Jadi darabkanlah 80 sen, darabkanlah dengan 7. Sifar 6, 5. Jadi awak kena bayar RM5.60. Itu contoh aplikasi soalan lain lah. Okey, boleh. Ataupun 1 kilometer mengambil masa 20 minit. Berapa minit daripada R sampai ke T? Jadi ada 7 kan? Ada 7 kilometer kan? 7 kilometer. So 7 kilometer. Jadi ini perkadaran lah. Macam mana satu je darab 7 kan? Sini pun darablah dengan 7 juga. Jadi jawapannya 140 minit. Gitulah. Dia akan tanya macam-macam tau. Soalan dia boleh tak macam-macam. Awak boleh fikirkan dia. Pukul berapa? Katakanlah mula pukul 9. Katakan mula pukul 9 pagi. Jadi tambah 1 jam 40 minit. Jadi awak akan sampai pada 10.40 pagi. Contohnya gitulah. Okey, boleh? Okey, alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Okey, cuba ambil terus semula ni biar senang. Boleh? Okey. Okey, dah. Okey, B. Umur Ishak 13 tahun dan adik umurnya dah. Okey, Ishak. Adik 13, 5. Nyatakan nisbah umur Ishak kepada adiknya selepas 7 tahun. So tambahlah dengan 7 tahun. Tambahlah dengan 7 tahun. Tambahlah dengan 7 tahun. Jadi akan dapat 13 tambah 7, 20. 5 tambah 7, 12. Jadi 20 nisbah 12. So boleh dikecilkan tak? Boleh kecil tak? Boleh. So cari sipir berapa? 20 dengan 12 berada. 20 dengan 12. 12 ada. 20 tak ada. 12, 20. Okey, ni ada 12, 20. Maknanya cikgu guna sipir 4. Maknanya berkadar permudahkan dia dengan sipir 4. Jadi kita bagi dengan sipir 4. Jadi bahagikan dengan sipir 4. Bahagikan dengan sipir 4. Jawapannya 5 nisbah 3. Okey, boleh? So 5 nisbah 3. Dia punya nisbahnya. Okey, boleh? Selesai B. Okey, C. Martin. Okey, Martin ada RM90. Okey, ada RM90. Nisbah wang dibelanjakan makanan kepada yang nisbah wang yang dibelanjakan untuk makanan kepada wang yang dibelanjakan untuk tambang tekstil adalah 2:3. Berapakah wang yang dibelanjakan untuk makanan? Okey, so RM19 tu ada 2 benda dia nak bagi, iaitu makanan dengan teksi. Okey. So nisbahnya 2 nisbah 3. Okey, boleh. Okey. Jadi macam mana caranya? Kita dah belajar sebelum ni, iaitu maksudnya jumlah wang yang dibelanjakan kalau bukan 90 asalnya ialah
RM5. Iaitu apa nak buat? 2 tambah dengan 3, RM5. Betul? So RM5 ni dia berkadar berapa sampai jumpa RM90. Tu maksudnya. Berkadar berapa kali tu? Jadi berapa kali nak tahu, kita reversekan balik. Jadi operasi. Kalau ini darab, so kita bagi. Jadi 90 bagikan dengan 5. So 5, 40, 18. Maksudnya daripada RM5 ni nak jadi 90 ni adalah berkadar sebanyak 18. Jadi maksudnya setiap duit yang digunakan tu berkadar 18 lah. Berkadar 18. Jadi 18 kali 3, 54. Betul, 18 kali 3. Betul kan, 54 kan? Okey, 18 kali 2, 36. Jadi betul tak? 36 campur dengan 54 dapat 90. Kenapa nak? Okey, betul tak? 90? Okey, betul. Jadi jawapannya, berapakah wang yang dibelanjakan oleh makanan? Jadi jawapannya ialah RM36. Okey, boleh? Okey, baik. C selesai. D pula. Nisbah pelancong Thailand kepada Korea. Okey. Thailand, Korea ialah 4, nisbah 9. Jumlah pelancong Thailand dan Korea adalah 1/4. Berapakah beza antara bilangan pelancong Thailand dengan Korea? Okey dah. So, D ni mirip pada soalan C ni. Mirip soalan C, sama je. Okay, mirip kepada C, iaitu mencari perkadaran. Okey. So, katakanlah macam biasa sama juga. 4, 9, berapa jumlah sebenarnya pelancong? 4 tambah 9, 13. Betul? Katakan kita ambil perkadaran ini sebab yang paling mudah. Jadi 4 dan 13. Jadi macam mana 13 ni dia boleh berkadar sebanyak 104. Itu maksudnya. Boleh? Boleh faham? Jadi macam mana berkadar? So maknanya dia adalah operasi bahagi. Jadi 104 bahagi dengan 13. So dapat 8. Bapak nak guna. Okey, so dapatlah 24. 8 tambah 2, 10. Bapak nak guna nak? Yang mana bapak? Dekat sana. Okey, jadi 8. Maksudnya dia berkadar sebanyak 8. Berkadar sebanyak 8. Jadi 9 kali 8, 72. 8 kali 4, 32. So 32. Jadi soalannya berapakah beza? Jadi beza operasi tolak. Jadi 72 tolak 32, jawapannya 40. Jadi berapakah beza Thailand dengan Korea? 40. Korea lagi banyak daripada Thailand. Okey. Jadi contohnya dia akan tanya juga kalau tiket nak pergi melawat berapa ringgit, dia akan mainkan perasaan awak lah kat situ. Okey. Tapi kat sini, daripada soalan B, C, D tadi, dia nak tengok perkadarannya. So, jangan lupa awak tambahkan dulu dengan nisbah yang asal. Macam contohnya macam nombor C tadi, dia ada RM90. Tapi nisbahnya 23, so berapa jumlah yang dibelanjakan makanan, awak tambahkan dulu dapat RM5. Jadi 5 kali ni berkadar berapa kali nak dapat 90. Jadi operasinya ialah operasi bahagi. 90 bahagi dengan 5. Okey, bila 90 bahagi dengan 5, berapa kita dapat tadi? 18. Ni 18. Okey, jadi jawapannya ialah sebanyak 18 per kali perkadarannya. Jadi kita kalikanlah. Jadi makanannya 18 kali 2, 36. Okey, boleh So, itu saja. Ada lagi tak? Tengok. Okey, habis. Itu saja. Alright. Okey, semoga awak faham. Ingat, kalau tak faham, sebutlah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nanti Allah akan tolong. Okey, itu saja. Alhamdulillah. Assalamualaikum.